Hai, selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua guru-guru besar dan pengetua-pengetua seluruh Malaysia. Saya Cikgu Chong Kipin sedang mengadakan FB Live untuk perkongsian ilmu atau kemahiran keibu-bapaan kepada semua ibu bapa dan juga cikgu-cikgu di seluruh Malaysia yang telah memiliki buku-buku penulisan saya. Saya telah menulis 4 buah buku. Yang pertama, Mendidik Anak Tanpa Rotan. Inilah tajuk yang kita akan kongsikan pada petang ni. Buku yang kedua, buku berkenaan psikologi Enneagram, psikologi personality. Okay? Buku yang ketiga, Enneagram and Personality. Buku ni adalah mengkaji personality manusia dalam bahasa Inggeris. Buku yang keempat adalah Lasias Score A, okay? Teknik Belajar dan Lasias Score A. Ini adalah buku untuk semua pelajar-pelajar dan murid-murid, macam mana skor A dalam peperiksaan. Okay? Jadi sesiapa yang sudah menonton atau masuk ke FB ini, sila typekan nama, lepas tu kita sama-sama perkongsian ilmu. Cikgu Chong, saya telah percaya mencipta suatu teknik keibu-bapaan yang saintifik dalam usaha membantu ibu bapa dan juga cikgu-cikgu dalam menangani masalah tingkah laku anak-anak atau murid-murid di sekolah. Iaitu saya showkan 6 langkah saintifik macam mana nak didik anak tanpa menggunakan rotan. Okay? Mendidik anak tanpa rotan ni adalah pendidikan penyayang yang telah saya sebagai seorang guru besar aplikasikan selama 20 tahun, okay? Sejak tahun 1997. Jadi ibu bapa adalah guru yang pertama, pengasuh utama dalam pendidikan anak-anak. Okay? Jadi semasa FB Live ini, saya mempersilakan cikgu-cikgu semua atau ibu bapa semua sila sharekan FB Live ini atau tag 3 orang kawan. Jika anda sudah share FB Live ini dan juga tag 3 orang kawan, anda akan layak dapat voucher buku yang bernilai RM10. Okay? Okey, kita ambil masa sikit untuk sharekan video ni. Okey, atau you tag 3 orang supaya sama-sama kita menambah ilmu dalam bidang keibu-bapaan. Okey. Saya nak bagi satu contoh. Kalau sekiranya dalam satu keluarga adik-beradik bergaduh, okey? Adik-beradik bergaduh kan. Jadi saya ingin tanya kepada semua ibu bapa atau cikgu, apakah tindakan ibu bapa? Apakah tindakan yang kamu akan lakukan? Kita sama-sama fikirkan, okey? Saya ingin buat satu kajian atau dapatan. Sila respon secara jujur dan ikhlas. Tetapi jangan risau. Jawapan kamu tiada betul atau salah. Okay? Ada 3 jawapan. Okay? Bila adik-beradik bergaduh, apakah tindakan kamu? Okay? You boleh pilih A, B atau C. You pilih satu saja. Okay? Jawapan A,
bila adik-beradik bergaduh, tindakan saya ialah A. Saya selalu marah atau merotan anak-anak saya. Okey, itu adalah A. Okey. Yang kedua, B. Jawapan B, saya kadang-kadang marah atau merotan anak-anak. Okey, itu B. Okey. Jawapan C, saya tidak benar marah atau merotan anak-anak. Okey. Apakah jawapan anda? Sila tuliskan you punya jawapan. A, B ke atau C? Okey. A ialah saya selalu marah dan merotan anak. Okey. B adalah saya kadang-kadang marah dan merotan anak-anak. Okey. C ialah saya tidak pernah marah atau merotan anak-anak. Okey. Sila tuliskan jawapan kamu. Saya nak lihat komen semua yang ikuti siaran ni. Okey, saya nampak yang pertama Winnie Tang, yang kedua Jia Xin Chong, Yo Kai Zi, Jo Yok Li, Zheng Sekiu, Zhua En Hao. Okey. Tolong tuliskan you punya jawapan. Soalan kajian saya ialah bila adik-beradik bergaduh dalam keluarga, okey? Apakah you sebagai ibu apakah tindakan kamu? Saya bagi 3 pilihan. Jawapan A ialah saya selalu merotan anak. Okey? Jawapan B, saya kadang-kadang marah atau merotan anak. Okey? Jawapan C ialah saya tidak pernah marah atau merotan anak-anak. Okey? Sila tuliskan, kita respon dalam komen ni. Okey? Lepas tu sila sharekan FB Live ini supaya lebih ramai lagi ibu bapa boleh belajar dari sesi FB Live ini. Jadi dalam sebuah keluarga, pertengkaran atau pergaduhan memang sering akan berlaku. Saya ingat semua pun setuju kan? Okay? Dalam sesuatu keluarga yang ada anak-anak kecil kan, pergaduhan atau pertengkaran memang akan berlaku. Okay? Adakah anda setuju? Kalau anda setuju, sila tulis setuju. Okay? Jadi memang jika terdapat adik-beradik, dia mesti melalui proses pergaduhan. Mengapa pergaduhan berlaku? Sebab mereka sama-sama mempunyai keinginan, yang berlainan. Bila mereka tidak dapat kompromis, jadi pergaduhan akan berlaku lah. Contohnya, kalau kita nampak abang telah melakukan kesalahan memukul adiknya. Ibu bapa telah sudah lihat senario tersebut. Memang benar abang yang telah melakukan kesalahan memukul adiknya. Dalam situasi ini mungkin kedua-dua adik-beradik ini dia sama-sama menangis teresak-esak. Tindakan ibu bapa terus memarahi atau merotan kedua-dua adik-beradik yang bergaduh ni tanpa memberi peluang atau kesempatan kepada mereka untuk berfikir atau menjelaskan kesilapan tingkah lakunya. Ini adalah satu pendekatan disiplin yang tidak sempurna. Kalau pergaduhan berlaku, kita boleh tanya mereka, apa yang berlaku, mengapa nangis, kan? Itu kita kena tanya dululah sebagai empati. Kalau kita langsung tak tanya, kita pukul anak kita, apakah kesan negatifnya? Jadi kesan negatifnya ialah kedua-dua adik-beradik ini akan membalas dendam di antara satu sama lain. Jadi
kalau ibu bapa pukul kedua-dua adik-beradik ni, memang akan tempoh satu situasi di mana dua adik-beradik ni, abang dengan adik ni, dia lagi bergaduh. Setuju ke atau tidak? Kalau setuju, sila tulis setuju. Tulis dalam komen supaya kita boleh ada interaksi antara saya dengan semua ibu bapa atau cikgu-cikgu. Okay? Jadi kalau kita pukul saja anak-anak kita, jadi apakah kesan negatifnya? Kesan negatifnya ialah kedua-dua adik-beradik ini akan membalas dendam di antara satu sama lain. Jadi mereka lagi bergaduh. Okay? Adakah anda setuju? Kalau setuju, sila tuliskan setuju. Okay? Setakat ni saya belum nampak lagi apa-apa komen yang ditulis oleh saudara-saudari atau cikgu-cikgu. Sila tuliskan komen. Okay? Sebab saya nak pastikan FB Live ni dalam landasan atau tidak. Okay? Jadi kalau kita sebagai cikgu atau sebagai ibu bapa, kita pukul anak-anak kita, jadi kedua-dua adik-beradik ni dia akan membalas dendam. Okay? Dia akan lagi bergaduh. Okay? Akibatnya, secara tidak langsung, anak-anak dididik menjadi anak yang biadab. Okay? Atau anak yang agresif tanpa hati ganas. Okay? Jadi kesimpulannya ialah bila cikgu-cikgu atau ibu bapa, tak kira di sekolah ke, di rumah ke, kalau kita gunakan kekerasan, memukul anak murid kita atau anak-anak kita, akibatnya bergaduhan atau pertengkaran antara anak-anak ini akan lebih agresif. Okay? Setuju ke atau tidak? Kalau setuju, sila tuliskan setuju. Sila buat komen supaya ada tindak balas, atau sekiranya ada apa-apa pertanyaan. Jadi semua cikgu, tak kira guru besar ke, pengetua ke atau ibu bapa, boleh tuliskan komen. Okay? Supaya sama-sama kita kongsi pengalaman. Okay? Jadi bila adik-beradik ni bergaduh, pada saya, ibu bapa mesti bertenang dulu. Bertenang, lepas tu sabar dan bertanya kepada kedua-dua anak-anak ni, apakah sebab di sebaliknya mereka bergaduh. Okay? Dengan syarat tidak menggunakan rotan dulu. Jangan terus marah atau merotan. Kalau you terus marah dan merotan, dia akan cakap bohong. Dia akan menuduh. Adik-beradik ini dia akan saling tuduh menuduh. Okay? Dia tidak akan cakap benar. Jadi saya showkan kepada semua ibu bapa dan cikgu, okay, supaya tenangkan perasaan diri dulu. Okay? Kalau di sekolah, kita sebagai cikgu, kita kena tenangkan perasaan kita dulu. Okay? Kalau di rumah, kita sebagai ibu bapa, kita kena tenangkan perasaan kita dulu. Okay? Lepas tu kita tanya apakah sebab mereka bergaduh. Okay? Pertanyaan kamu ni mestilah secara lembut, okay? Tidak kekerasan. Jangan naikkan suara. Kalau naikkan suara, sangat mereka rasa takut, jadi mereka tidak akan keluarkan kata-kata yang benar. Mungkin mereka tipulah. Okay? Jadi jika ibu bapa memarahi atau merotan kedua anak ni tanpa apa-apa usul bereksa, maka tindakan ibu bapa ni adalah tidak berlaku adil. Tidak adil dan saksama. Okay?
Jadi sebagai ibu bapa kita kena tanya dulu mengapa mereka gaduh. Okey, tanya apa, carikan sebab musabab tu. Okey. Jadi sebab atau alasan mereka gaduh ni kita jangan terlalu pentingkan dulu. Yang penting kita kena tenangkan perasaan anak-anak kita dulu. Okey. Jadi kalau kita terus pakai rotan atau marah, okay, anak-anak rasa tidak dihormati oleh ibu bapa atau cikgu, kan, mereka akan lagi memberontak. Okay? Jadi akhirnya secara tidak langsung, okay, kita sebagai cikgu atau sebagai ibu bapa telah menggalakkan bergaduhan dan juga balas dendam berlaku di antara kedua-dua adik-beradik itu. Okay? Jadi di sini saya ingin kongsikan pengalaman saya. Okay? Pada tahun 2004, iaitu 17 tahun lepas. Okay? Saya sebagai seorang guru besar yang berkhidmat di Sekolah Jenis Kebangsaan Sungai Ruan di daerah Raub di Negeri Pahang. Okay? Bagaimana saya akan kongsikan bagaimana saya sebagai seorang guru besar menangani masalah murid hyperaktif. Ada seorang budak hyperaktif tajam 4. Okay? Dia selalu, tiap-tiap hari dia pukul rakan sedarjanya. Okay? Masa tu CPK atau guru disiplin dia adalah membawa murid yang hyperaktif tu, yang pukul budak lain tu, bawa budak tu, guru disiplin dan juga guru CPK HEM telah bawa budak ni ke bilik guru besar, okay, untuk mendapatkan panduan atau pertolongan dari saya. Okay? Bila budak yang memukul kawan setaja ni, dia masuk ke bilik guru besar, saya nampak muka dia kemerah-merahan. Okay? Saya nampak dia sangat geram, dia banyak marah, kan? Saya memperhatikan bahawa dia menggenggamkan kedua-dua tangan dia. Okay? Dia macam nak bertumpuk dengan guru besar, dia nak cabar guru besar. Okay? Bila saya lihat keadaan ni, saya sebab sudah ada ilmu keibu bapaan, kan, ada ilmu psikologi, kan, saya bertenang saja dan tidak marah. Okay? Saya menghampiri budak tu, budak yang nakal tu, yang hyperaktif tu, yang pukul budak lain tu, kan. Saya menghampiri dia dengan muka yang senyum aja, muka yang senyum. Okay? Lalu saya memeluk dia. Okay? Lepas tu saya tanya, adik, siapa nama kamu? Okay? Lalu dia kata Chan, dia kata nama dia Chan. Okay? Lalu saya pun cakap secara lembut. Saya kata, Chan, sila relax. Guru besar tahu sekarang you sangat cemas, you sangat marah, sangat geram, kan. You relax dulu. Okay? You relax di sofa bilik guru besar. You relax dulu. Okay? Bila you sudah relax, sudah bertenang, kan, baru kita berbincang. Okay? Jadi saya pun tidak terus menghukum murid hyperaktif yang melakukan kesalahan memukul rakan sedarjanya. Okay? Saya tenangkan perasaan dia. Okay? Saya suruh dia fikir dulu. Okay? Tenangkan perasaan dia. Okay? Lepas 5 minit, okay? Sebelum tu tangan dia gegam macam ni, okay? Dia muka dia kemerah-merahan, kan, sangat geram. Dia nak
dia tidak puas hati, ya, masih berkerompang, berkeluar dalam hatinya. Okay? Jadi saya tidak terus menghukum, saya bagi satu berkat, lepas tu suruh dia bertenang. Okay? Percakapan saya pun sangat lemah lembut. Okay? Percakapan ni sangat lemah lembut ni, berarti saya hormati dia. Okay? Sebab kalau kita nak tenangkan perasaan dia, kita sebagai seorang ibu bapa atau seorang cikgu, kita kena tenang dulu. Okay? Itulah cara yang saya gunakan. Okay? Jadi sebelum itu, okay? Sebelum saya belajar ilmu psikologi di Universiti UPM dan juga di UM, masa saya jadi guru besar, okay? Saya mula mengajar pada tahun 1982, okay? Di sebuah sekolah rendah di kampung saya, Kampung Benjom. Okay? Lepas 5 tahun, okay? 5 tahun iaitu 87, tahun 87, okay? Sebab guru besar saya dia besar dia letak jawatan, dia nak buat agent insurance, jadi saya memangku jawatan guru besar di SJKC Benjom, Kuala Lumpur Pahang, pada tahun 87. Okay? Masa tu saya sebagai seorang cikgu dan juga seorang guru besar, saya gunakan kekerasan juga, memukul budak yang melanggar peraturan sekolah. Okay? Mengapa saya pukul atau memukul anak-anak murid saya? Sebab masa tu saya belum lagi ke universiti untuk mencari ilmu psikologi atau ilmu keibubapaan ni. Jadi saya gunakan kaedah yang lama. Jadi bila budak bergaduh di sekolah, saya sebagai seorang guru besar, saya memang gunakan merotan mereka. 10 kali ke 20 kali ke, itu biasalah. Jadi selepas saya tahu kalau saya gunakan kekerasan, gunakan rotan saja, memang budak-budak ni dia tidak akan memperbaiki dirinya. Jadi masa tu saya pun rasa kecewa juga, sebab masa tu saya langsung tak ada ilmu psikologi, langsung tak ada ilmu keibubapaan. Jadi saya memang gunakan kekerasan, merotan budak-budak anak murid saya. Saya bernasib baik pada tahun 1997. Saya memohon satu kursus atau ijazah bimbingan kaunseling di Universiti Malaya, di Universiti Malaya di UPM pada tahun 1997. Masa saya masuk ke universiti, saya sudah belajar ilmu psikologi, kaunseling dan juga keibubapaan. Jadi sejak itu, sejak tahun 97, saya tidak benar lagi merotan anak-anak murid saya. Sebab saya tahu budak-budak yang nakal ni, dia mesti dari keluarga yang ada kekanasan, yang melakukan kekanasan terhadap dia. Jadi lepas saya belajar ilmu psikologi ni, saya aplikasikan dalam sekolah saya. Jadi saya nampak banyak kesan positif lah. Contohnya budak yang tadi saya kata tu, budak yang hyperaktif tu, saya suruh dia tenangkan perasaan geram dia dulu. Selepas 5 minit, saya menghampiri dia. Lepas tu saya bagi satu lagi pelukan pada dia. Saya kata, Adik Chan, sekarang you sudah tenang kan, sudah relax kan? Dia pun mengangguk kepada dia. Lepas mengangguk kepada dia,
saya pun keluarkan sepatang sepatang pensel dan juga satu kertas A4 yang kosong. Lepas tu saya bagi dia, saya tanya pada dia, saya kata, Adik Chan, tadi you memukul, menumpuk lakukan setaja kamu kan, okay? Sekarang guru besar nak kamu buat refleksi, nak kamu impas kembali, okay? Apakah yang pertama, apakah kesalahan kamu, okay? You tuliskan, okay? Lepas tu saya tanya soalan yang kedua, bagaimana adik nak memperbaiki kesalahan kamu, okay? Jadi dia pun tulislah dalam masa 5 minit, dia tulis, dia fikir apakah kesilapan dia, dia buat refleksi, okay? Dia pun tuliskan sebab mengapa dia pukul budak tu, okay? Saya ingat lagi apa yang dia tulis tu, dia yang ayat yang pertama dia kata, guru besar minta maaf, saya yang bersalah, saya yang memukul lakukan sekerja saya, lakukan setaja saya, okay? Okay. Dia sudah mengaku salah lah, okay? Yang kedua, saya tanya satu soalan pada dia, bagaimanakah kamu nak memperbaiki kesalahan kamu, okay? Lepas tu dia pun tulis, saya mesti menghormati rakan sekerja saya, kawan-kawan saya, saya tidak akan memukul mereka, okay? Jadi bila dia tulis refleksi atau dia mengaku kesalahan dia, okay? Saya pun bagi satu lagi perlukan pada dia. Saya kata, adik, you sangat jujur dan ikhlas, you sudah salah, kamu sudah salah melakukan kesalahan, memukul, menumpuk kawan kamu. Jadi you sanggup, okay? Membuat refleksi, mengimpas kembali apakah kesilapan kamu. Kamu adalah seorang budak yang sangat baik, okay? Jadi ini adalah langkah yang pertama, okay? Jika anak-anak murid di sekolah ke, atau anak-anak kita, anak-anak kita di dalam keluarga kita yang bergaduh kan, langkah yang pertama, ibu bapa atau cikgu wajib tenangkan perasaan cikgu dulu sebelum menasihati atau membimbing budak itu memperbaiki kesilapan dia. Itu yang pertama, okay? Lepas cikgu tenangkan perasaan, mungkin ada cikgu lain tanya pada saya, Cikgu Chong, susah nak tenangkan perasaan. Saya sebagai seorang cikgu, sebab budak tu dia selalu kacau, budak yang hyperaktif ni selalu kacau budak-budak lain kan. Mengapa cikgu ni dia ada perasaan macam tu? Sebab dia dalam otak dia atau dalam pemikiran dia tak ada kaedah lain, okay? Sebab mengapa dia tak ada kaedah, dia tak ada kekosongan idea? Sebab dia tak cukup ilmu keibubapaan atau ilmu psikologi, okay? Mengapa saya boleh pakai cara saintifik ni, cara ni? Sebab selepas saya belajar di UPM selama 3 tahun setengah dan menyambung pelajaran ke UM selama 2 tahun setengah, sudah 6 tahun saya telah memiliki ilmu psikologi atau ilmu keibubapaan yang sangat, okay, yang sangat banyak, okay? Itulah saya boleh menangani masalah ni, okay? Jadi langkah yang pertama, cikgu atau ibu bapa kena tenangkan perasaan dia dulu, okay? Yang kedua, baru tenangkan perasaan budak yang buat nakal tu. Contoh tak kira di sekolah ke atau di rumah, okay? Itulah langkah pertama ni, dia dijalankan berdasarkan prinsip kita kena hormati, okay?
Contohnya, saya sebagai seorang guru besar kan, saya memang boleh lotan budak tu sebab dia budak tu dia telah menumpuk kawan dia sudah melanggar peraturan sekolah. Saya sebagai guru besar, saya boleh lotan, kan? Setuju ke? Ya? Tetapi kalau kita lotan dia, adakah itu cara penyelesaiannya? Tidak. Kalau kita lotan dia lagi jahat, dia lagi nakal. Okay? Jadi atas prinsip hormat menghormati dan berlaku adil pada kanak-kanak ni, okay? Atau murid-murid, anak murid kita sebagai cikgu atau sebagai guru besar, kita kena mendalami ilmu psikologi kita, okay? Ilmu keibubapaan, parenting kita, okay? Bila kita sudah ada ilmu parenting atau psikologi yang sangat ada ilmu psikologi, ada kemahiran yang terkini, jadi kita boleh menangani, kita boleh maafkan murid itu. Lepas tu kita bimbing dia menjadi seorang budak yang baiklah, okay? Jadi sebagai ibu bapa atau cikgu yang memiliki ilmu psikologi dan kemahiran keibubapaan, jadi langkah pertama, kita mesti tenangkan perasaan kita dulu. Tak kira kita cikgu ke atau kita sebagai ibu bapa, okay? Lepas kita tenangkan perasaan kita, baru kita boleh bimbing anak-anak kita supaya tenang, okay? Jadi itulah langkah yang pertama saya carankan, okay? Okey, ada apa komen? Saya sehingga sekarang saya memang tak dapat lagi tengok apa komen ya, tuan-tuan dan puan-puan tuliskan. Mungkin saya punya handphone ke ada masalah sikit ke? Okay, tak apa, okey. Kita sama-sama bincangkan, okey. Kita kongsikan, okey. Jadi itulah langkah yang pertama. Yang pertama, kalau kita lihat anak-anak kita di rumah, kan, bergaduh, kan, abang pukul adik-adik, kita tahu memang abang yang salah, kan, okay? Kita sebagai ibu bapa, kita jangan terus hukum, okay? Sebab budak yang bergaduh ni, lepas bergaduh, kan, mereka mungkin abang adik ni pun menangis tak esak-esakkan. Kita kena tenangkan perasaan dia dulu, baru kita membimbing dia, menasihati dia. Okay? Itulah langkah yang pertama yang kita mesti ada lah. Mesti ada pada semua ibu bapa dan juga cikgu. Okay? Okay, sekarang kita masuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua ni dipanggil tenteraan secara ringan. Okay? Anak yang buat langkah tu, yang buat jahat tu, okay, walaupun dia sudah melakukan kesalahan, tapi kita sebagai ibu bapa, kita kena maafkan dia, okay? Maafkan dia sebab dia adalah anak. Sebab dia anak ni, dia anak kecil, kan, dia tak ada ilmu psikologi, dia tak tahu mengawal perasaan dia, kan, atau mengawal emosi dia, kan. Kita sebagai cikgu, kita sebagai ibu bapa, kita kena mengawal perasaan kita dulu, okay? Kita jangan terus hukum, kita terus menuduh budak tu bahawa dialah yang kacau cikgu, dialah yang kacau mak, okay? Lepas tu kita lepaskan kita keram dengan memukul anak-anak kita. Keadaan ni tidak sepatutnya berlakulah. Mengapa kebanyakan cikgu ke atau kebanyakan ibu bapa, bila dia lihat budak gaduh, kan, dia cikgu atau ibu bapa pun naik lagi geram dari anak dia, okay? Dia hantam, okay, anak dia dengan rotan ke atau pemparis ke, okay? Itu bukan mendidik anak. Itu adalah menunjukkan keganasan yang ada pada
cikgu atau keganasan yang ada pada ibu bapa. Okay? Sebab ibu bapa atau cikgu yang selalu marah-marah, rotan anak murid itu, sebab dia langsung tak ada ilmu psikologi. Okay? Dia pakai cara dulu, cara ibu bapa dia, okay? Yang lama. Bila budak buat salah aja terus menghukum, merotan. Okay? Itu adalah cara lama lah. Okay? Sekarang kita sudah masuk abad yang ke-21. Kita sebagai seorang ibu bapa yang berkualiti, okay? Atau cikgu yang ada ilmu pengetahuan, kita jangan lagi pakai cara merotan atau terus marah pada budak. Kita marah pada budak, kita rotan pada budak sebab kita tak faham dia. Kita langsung tak ada ilmu berkenaan ilmu psikologi kanak-kanak. Okay? Kalau kita ada ilmu psikologi kanak-kanak, kita memang akan maafkan anak kita. Okay? Kita akan bimbing dia, kita akan guide dia, kita akan mentolong memperbaiki kesilapan dia. Okay? Okay? Okay. Jadi langkah yang kedua, ibu bapa adakan tenteraan yang ringan lah. Okay? Sebelum adakan tenteraan ringan ni, ibu bapa kena juga memuji keikhlasan abang tadi kan, yang buat salah tu kan, yang kita kena puji dia sebab dia sanggup tenangkan perasaan dia, lepas tu dia tuliskan refleksi, okay? Yeah? Ke apakah kesilapan yang dia telah lakukan kan. Kita kena puji dia sebab dia telah buat sesuatu yang positif. Okay? Jadi kita kena puji atau memuji dia punya keikhlasan, kejujuran dia nak jadi budak yang baik. Okay? Jadi dalam langkah yang kedua ni, langkah yang pertama, kita tenangkan perasaan anak-anak kita. Okay? Lepas tu langkah yang kedua, ibu bapa, saya cadangkan ibu bapa boleh atau cikgu boleh mengadakan hukuman ringan, okay? Atau tenteraan ringan, iaitu suruh anak murid kita atau anak-anak kita memegang kedua-dua telinganya tanpa cangkung, okay? Bercangkung sebanyak sekali saja, okay? Bila dia suruh dia tarik telinga bercangkung satu kali, perbuatan ni ada mungkin menimbulkan tak selesa pada dia, okay? Tapi itulah hukuman yang kita ringan yang kita boleh jalankan supaya anak-anak kita atau anak murid kita rasa, okay, tak selesa. Okay? Bila dia buat salah aja, dia pukul orang, menumpuk orang, okay, dia kena ditenda dengan tendaan ringan, iaitu dia kena megang telinga dia bercangkung sekali saja. Okay? Mengapa saya cadangkan anak-anak yang buat salah ni dia tarik telinga dia lepas bercangkung sekali, supaya, okay, anak-anak kita atau anak murid kita menyedari bahawa perbuatan ni menandakan bahawa dia perlu bertanggungjawab kepada kesilapan yang dia lakukan, okay, terhadap adiknya. Okay? Jadi pada saya, dendaan ringan ini sesuai untuk anak lelaki saja, okay? Dan anak perempuan dikecualikan, okay? Anak perempuan dikecualikan, okay? Mengapa? Sebab kalau kita kaji secara psikologi, anak lelaki-lelaki ni dia ketahanan dia lagi tinggi, okay? Tetapi anak perempuan ketahanan hati dia kurang sikit, okay? Jadi pada saya, untuk langkah yang kedua ni, kita kecualikan dilakukan untuk anak perempuan, okay? Jadi cara ni dapat mendidik anak-anak kita supaya sentiasa berhati-hati
tahan berwaspada, okey. Dalam apa juga tindakan yang dia lakukan, okey. Dia sebagai satu simpo atau lambang bahawa bila dia buat salah, dia akan ditimpa hukuman atau tendaan yang ringan, iaitu tarik telinga dan bercangkung sekali. Okay? Jadi di sini saya nak ingatkan semua cikgu dan juga semua ibu bapa, bila kita jalankan hukuman ringan ini, langkah yang kedua ni, hukuman ringan ni, jangan suruh anak kita bercangkung sampai 20 kali, 50 kali atau 100 kali. Jangan. Itu adalah teraan. Memang adalah satu hukuman yang negatif. Jangan, okay? Sebab dulu masa saya seorang anak murid, saya seorang murid sekolah rendah kan, okay? Dulu saya ingat lagi tahun 60-an, saya belajar di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, kampung Penjung, okay? di Kuala Lumpur kan. Saya dengan guru besar, dia sangat garang, okay? Jadi bila kita buat salah je, saya pernah ditenda, tarik telinga, lepas tu bercangkung, okay? Bukan satu kali, saya ditenda bercangkung sebanyak 100 kali, okay? Itulah tahun 60-an masa saya budak sekolah rendah kan. Jadi saya masih ingat lagi, okay? Insiden yang berlaku pada saya, berapa menyakiti hati saya, okay? Itulah lepas saya jadi cikgu, ya, saya pernah lakukan hukuman yang ganas ni juga, okay? Sebagai teraan juga. Saya pernah menghukum anak murid saya tarik telinga bercangkung 50 kali. Saya pernah, okay? Pada saya masa tu saya memang kehabisan idea. Saya langsung masa tu saya belum masuk universiti belajar ilmu psikologi kan. Ya, itulah saya sangat menyesal, okay? Menyesal mengapa kita pakai hukuman yang berunsur teraan ni, keganasan ini. Ini memanglah satu didikan yang sangat negatif, okay? Jadi saya showkan dalam langkah yang kedua, bila budak kita, anak-anak kita sudah mengaku salah, kita kena jalankan hukuman. Tapi hukuman tu adalah hukuman atau dendaan ringan, okay? Itulah saya showkan supaya tarik telinga dan bercangkung sekali sudah cukup, okay? Lepas tu kita kena bagi tahu budak bahawa ayah atau mak suruh you tarik telinga bercangkung sekali sebab kamu telah buat kesalahan, okay? Supaya you tahu, okay? Setiap kali you buat salah, you akan ditenta lah, okay? Sebab dalam didikan atau pendidikan anak-anak kita, kalau kita langsung tak jalankan hukuman atau tendaan, itu adalah satu didikan atau pendidikan yang kurang sempurna, okay? Kita kena bagi hukuman juga, okay? Tapi hukuman tu hanya cukup bagi dia rasa tak selesa, bukan dera dia, okay? Jadi itulah ibu apa atau cikgu kalau pakai cara ni, you kena buat penerangan, kena buat penerangan kepada anak tentang sebab dan alasan ibu apa melaksanakan tendaan ringan ni, supaya anak ni dia lera, dia sanggup terima tendaan ringan ini, dan juga supaya dia memahami dan aku kepada tendaan ringan ini, okay? Inilah cara-caranya saya jalankan di banyak sekolah, okay?
khasnya di masa saya berkhidmat di SCKC Sungai Ruan Raut Pahanggan, saya banyak gunakan cara yang positif ini. Okay? Jadi tak kira cikgu ke atau ibu apa, bila you gunakan hukuman atau tendaan ringan ni terhadap budak atau anak murid yang melakukan kesalahan, okay? You akan bagi kesedaran kepada dia supaya dia tahu bila dia buat salah dia akan ditenda. Okay? Tapi tendaan ringan itu hanya setakat, okay? Bagi dia rasa tak selesa saja, tetapi tidak menyakiti hati dia, okay? Atau emosi dia. Okay? Jadi gunakan hukuman ringan ini dengan penuh kasih sayang, okay? Bukan dengan cara kekerasan. Okay? Jadi cara ini akan dapat meninsafi atau menyedarkan anak-anak kita atau anak-anak murid kita supaya memahami kesalahan yang telah dia lakukan itu, okay? Mesti dihukum supaya dia ada nilai bertanggungjawab, okay? Memperbaiki kesilapan dia, okay? Itulah langkah yang kedua. Okey. Jadi sekiranya sesiapa ada apa-apa komen, tolong tuliskan, okey. Hari ini sebab saya punya handphone ada sikit masalah, sebab saya tak nampak tak dapat nampak komen-komen yang ditulis oleh cikgu-cikgu atau ibu bapa yang menonton atau mengikuti FB Live ini. Okey, tak apa. Lepas siaran FB Live ini, saya akan jawab komen-komen lah selepas siaran FB Live ini. Okey. Jadi sesiapa cikgu ke ibu bapa ke, kalau you ada apa pertanyaan, sila tuliskan komen, okey. Walaupun sekarang dalam handphone saya tak dapat lihat, tetapi lepas siaran kan saya akan jawab soalan semua ibu bapa dan juga cikgu-cikgu, okey. Jadi FB Live ini dia akan kekal dalam Facebook saya, okey. Semua cikgu dan juga ibu bapa boleh menonton balik, okey, FB Live saya, supaya kita boleh, okay, ada interaksi antara dua hal, okay? Jadi itulah langkah yang kedua, okay? Sekarang kita masuki langkah yang ketiga, okay? Untuk langkah yang ketiga, bila anak murid ini, contohnya anak murid hyperaktif tu, okay, tajam empat yang mukul kawan dia, menumpuk kawan dia kan, okay? Dia sudah mengaku kesilapan dia, okay? Lepas tu kita sebagai cikgu, kita sebagai ibu bapa, kita telah menjalankan dendaan atau hukuman ringan kepada dia, okay? Supaya dia ingat setiap kali dia buat salah dia akan dihukum. Tetapi hukuman itu adalah positif, bukan negatif, kan? Supaya dia sedar diri dia, okay? Jadi hukuman ringan ni dia memang tidak akan menyakiti hati atau emosi naluri anak-anak kecil kita, memang tidak, okay? Okey, sekarang kita masuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yang saya praktikkan ialah lepas kita jalankan dendaan ringan pada anak-anak kita, okay? Langkah yang seterusnya kita membimbing artinya guide. Dalam bahasa Inggeris guide, kan? Kita kena guide, okay? Yang bersalah, okay? Budak yang hyperaktif ni, okay? Yang telah bersalah ni, okay? Memohon maaf
tali rakan sekerja yang dia pukul, rakan sedarjah yang dia pukul. Okay? Jadi langkah yang ketiga, kita sebagai cikgu, kita sebagai ibu bapa, kita kena membimbing atau guide kita punya anak murid yang melakukan kesilapan ni, supaya mohon maaf dari kawan dia. Okay? Jadi saya suruh kedua-dua rakan sedarjah ni, okay, berdiri berhadapan. Okay? Berdiri berhadapan. Lepas tu mereka bersepandangan mata. Okay? Kena lihat, okay, mata sesama sendiri lah kan. A dengan B yang memukul dan yang bersalah tu kena lihat kawan dia. Okay? Jadi kita bimbing yang bersalah itu minta maaf dari kawan dia. Okay? Kita boleh kait dia, adik you bercakap dengan kawan, minta maaf dengan kawan, itu minta maaf, saya yang bersalah, lain kali saya tidak akan menumpuk kamu. Okay? Kita bimbing budak atau anak murid yang salah ni meminta maaf dari kawan dia. Okay? Jadi lepas yang bersalah ni, contohnya ini yang budak yang bersalah kan, dia sudah minta maaf, sila maafkan saya yang bersalah, lain kali saya tidak akan menumpuk kamu. Kita jadi kawan yang baik. Okay? Lepas dia cakap sudah minta maaf kan, jadi kita sebagai cikgu, kita sebagai ibu bapa kan, kita guide dia supaya yang bersalah ni dengan yang dipukul ni, mata dia sepandangan mata. Okay? Pandangan mata selama 1 minit. Okay? 1 minit artinya 60 saat. Okay? Mata A pandang mata B, mata B pandang mata A. Okay? Bersepandangan mata selama 1 minit 30 saat. Okay? Mengapa kita suruh dia orang dua adik-beradik ini bersepandangan mata? Kita nak tahu sama ada abang yang memukul adik dia tu, dia minta maaf tadi, adiknya, adakah secara jujur atau ikhlas. Okay? Sangat mungkin ramai ibu apa benar mengalami pengalaman ini. Bila kita nampak abang ni sudah salah kan, sudah abang minta maaf tadi adik dia, tapi abang ini dia cincai-cincai aja. Okay? Dia minta maaf pun tak serela hati kan. Dia kata minta maaf, dia langsung tak pandang muka adiknya. Okay? Jadi itulah, sebagai ibu apa atau sebagai cikgu, kita kena bagi tahu yang bersalah ni, okay, budak yang bersalah ni kena minta maaf dari kawan dia. Lepas tu syarat yang kedua, yang bersalah ni dia mesti lihat muka adik dia. Abang mesti lihat mata adiknya supaya dia menunjukkan keikhlasan. Okay? Kalau abang ni dia tak nak pandang muka adik dia, kita sebagai ibu bapa kena pujuk pada abang dia. Okay? Macam mana pujuk? Kita bagi satu pelukan pada abang ni. Okay? Mengapa abang ni dia tak nak dia tak nak minta maaf dari adiknya, atau dia minta maaf pun secara cincai-cincai ke, atau secara tak rela hatinya. Okay? Sebab yang abang ni dalam hati dia, dalam otak dia, pemikiran dia terlalu negatif. Okay? Dia langsung tak mau minta maaf dari adiknya. Mengapa berlaku begini? Sebab ini adalah didikan
ibu bapa, okey, keluarga asal dia, okey. Sebab abang ni tak nak minta maaf sebab dia memang selalu naik marah, okey, selalu dipukul oleh ibu bapa atau cikgu, okey. Jadi dia tak ada kesempatan untuk berlatih macam mana nak minta maaf tali adik dia, okey. Itulah sebagai seorang cikgu, sebagai seorang ibu bapa, kita kena bertenang, kita kena ada banyak ilmu psikologi, okey. Kita kena bersabar, okey. Kesabaran itu macam mana dengan adanya kesabaran kita sebagai seorang cikgu, dengan adanya kesabaran kita sebagai seorang ibu bapa, kita boleh bimbing yang bersalah atau guide yang bersalah ni minta maaf dari adiknya. Tetapi ini adalah satu jalan yang proses yang memakan masa, okay? Jadi kalau kita nak didik anak kita dengan baik, kita kena bersabar, kita kena adakan banyak ilmu pengetahuan psikologi atau ilmu kemahiran keibubapaan, okay? Jadi kita guide abang ni minta maaf dari adiknya secara jujur dan ikhlas, okay? Kita macam mana kita nak nilai adakah abang ni jujur dan ikhlas pada adiknya, minta maaf pada adiknya dengan jujur dan ikhlas. Kita sebagai ibu bapa, kita lihat dari, okay, pihak yang ketiga, kita lihat pandangan mata abang dia, adakah jujur atau ikhlas. Kalau pandangan mata antara abang dan adik ni sangat jujur dan ikhlas, artinya kita sudah berjaya, okay? Jadi ibu bapa kenalah memerhati sama ada abang telah menunjukkan keikhlasannya memohon maaf dari adiknya. Jadi langkah yang ketiga ni, dia berdasarkan satu prinsip bahawa budak kalau dia buat kesilapan, kalau buat kesalahan, kita sebagai seorang cikgu, kita sebagai seorang ibu bapa, kita jangan tunjuk emosi yang ganas dan emosi yang negatif, okay? Kita kena bertenang, okay? Ketenangan hati kita tu dia memang akan berdasarkan berapa ilmu psikologi, berapa ilmu keibubapaan ada dalam otak kita, okay? Kalau kita tak ada ilmu psikologi, tak ada ilmu keibubapaan, memang kita terus lautan saja sebab kita kekosongan idea, tak tahu macam mana nak handle. Lepas tu kita lepaskan geram kita saja, itu sia-sia saja. Lepas kita pukul anak kita atau pukul anak muda kita, ada anak kita sudah nampak cara kekanasan cikgu, cara kekanasan ibu bapa menyelesaikan masalah dia. Dia akan membawa satu tragedi yang sangat negatif. Jadi you dilihat di banyak-banyak sekolah ke, di rumah ke, kalau anak-anaknya ada unsur-unsur keganasan, dia mesti dari keluarga. Keluarga ni siapa yang mainkan peranan pentingnya? Yang pertama, ibu dengan bapa dia, okay? Kalau ibu dengan bapa dia ada ilmu psikologi, kanak-kanak ada ilmu psikologi keibubapaan atau parenting, mereka bila didik anak, mereka akan gunakan kasih sayang, gunakan kesabaran dia, okay? Kalau ibu dengan bapa selalu bergaduh-gaduh, okay? Atau bercerai, okay? Atau dera anak pakai kekanasan, okay? Rotan anak dia, anak-anak ni dia semakin
berhati keras. Bila dia buat kesalahan, kita suruh dia minta maaf tadi, adik dia memang tak dapat buat tu. Mengapa? Sebab dia sudah dilatih dalam keluarga yang keganasan tu. Dia lihat muka papa dia pelapa ganas, mak dia pelapa garang kan. Itulah budak-budak ni bila dia dididik dengan keganasan, dididik dengan negatif, bila dia pergi ke sekolah aja, dia mesti pukul budak lain. Dia nak lepaskan geram dia. Itulah kita sebagai seorang cikgu, sebagai seorang guru besar kita kena tahu, kalau sekolah kita dapat budak yang selalu buat kacau, yang nakal kan, yang ganas, garang kan, kita jangan terus jatuhkan hukuman berat pada dia. Jangan terus rotan pada dia. Itulah, you lihat, kalau di sekolah menengah, kalau pengetua atau guru disiplin yang tak ada psikologi remaja, tak ada ilmu keibubapaan, dia terus pakai undang-undang peraturan sekolah tu, hukum dia, bagi sepatan rotan sebanyak 20 kali ke. Jadi budak ni, budak sekolah menengah ni, dia lagi geram. Macam mana geram dia? Dia akan ganas. Dia masa rehat ke atau masa lepas sekolah ke, dia pergi buang itu angin rota kereta ceku, atau dia cara itu kereta ceku lah. Pernah sekali ada seorang pengetua, dia memang gunakan keganasan, rotan saja anak muridnya yang melanggar peraturan. Saya benar dengar cerita ni, yang berlaku dalam negeri Pahang di Triang sana. Masa tahun baru Cina, budak-budak nakal ni, dia buang hampir tu batu-batu besar, buang pada rumah pengetua. Semua cermin-cermin rumah pengetua pecah. Lepas tu dia buang tight juga. Mengapa berlaku perkara macam ni? Sebab kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru besar ke, seorang pengetua ke, kalau kita gunakan keganasan untuk menghukum budak-budak yang nakal ni, itulah akibatnya. Kalau guru besar pengetua gunakan cara-cara saintifik yang saya tuliskan dalam buku ni, mendidik anak tanam lautan ni, saya ingat dia akan jadi seorang guru besar, atau dia akan jadi seorang guru besar yang sangat tenang. Budak-budak akan hormati kamu. Dia akan jadi seorang pengetua yang bersopan. Dia akan jadi seorang pengetua yang ada ilmu psikologi. Sebab pada saya, jangan lakukan kekanasan kepada anak murid kita, ataupun kepada atau ibu bapa melakukan kekanasan kepada anak-anak kecilnya. Tak guna. Jadi itulah langkah yang ketiga ni, dia ada berdasarkan satu prinsip. Kita nak guide atau membimbing budak yang nakal ni supaya dia berani memohon maaf dari kawan dia. Memohon maaf dari kawan dia. Itulah prinsipnya. Jadi cara saintifik ni, mendidik anak tanpa rotan ni, saya jalankan sebanyak 6 langkah. Hari ini kita hanya sempat berkongsi untuk sampai langkah yang ketiga saja. Jadi esok saya akan sambung. Esok masa yang sama, pukul 3 hingga 4, saya akan sambungkan lagi langkah yang keempat
langkah yang ke-5, langkah yang ke-6. Macam mana kita menangani budak-budak yang bergaduh, okey, budak-budak yang ada masalah, okey. Itulah caranya kita membantu anak-anak muda kita. Sebab langkah yang ketiga ni, di mana ibu bapa membimbing abang atau abang yang bersalah tu supaya memohon maaf daripada adiknya. Okay? Itulah caranya. Jadi saya ulang sekali, ibu bapa kena memanggil kedua-dua adik-beradik itu bersemuka. Okay? Abang yang melakukan kesalahan tu, dia kena memohon maaf daripada adiknya. Jadi dicarankan supaya bersepandangan mata selama 1 minit atau 30 saat. Kita sebagai ibu bapa, kita sebagai seorang cikgu, kita kena lihat, okay, antara dua A dengan B ni, adakah mereka jujur secara ikhlas, okay, memandang muka satu sama lain dengan jujur ikhlas. Kalau A dengan B boleh pandang muka atau mata kawan lain dengan jujur dan ikhlas, sangat cikgu ke atau ibu apa ke sudah percaya. Okay. Lepas adakan pandangan mata selama 60 saat atau 1 minit, kita guidekan kedua-dua budak ni salaman tangan. Okay? Salaman tangan supaya menunjukkan keikhlasan, minta maaf dari kawan dia, dan juga yang dipukul tu boleh maafkan kawan yang mukulnya. Okay? Itulah ibu bapa perlu memerhatikan sama ada abang telah menunjukkan keikhlasan memohon maaf dari adiknya. Dalam pada itu, ibu bapa hendaklah membimbing anak-anak ni maaf-maafan, kerana amalan ni dapat membantu anak-anak menyucikan hati dia. Anak-anak diajar dan dididik bermaaf-maafan. Jadi amalan ini boleh memberikan ketenangan dalam hati kedua-dua adik-beradik ini. Dengan memaafkan orang lain, hati kita akan menjadi tenang, lega dan aman. Okay? Jadi hari ini kita sempat berkongsian ilmu sampai langkah yang ketiga. Okay? Langkah yang keempat, langkah yang kelima, langkah yang keenam kita akan sambung pada esok petang, masa yang sama, pukul 3 hingga 4. Okay? Hari ini sebab saya punya handphone ada sikit masalah, saya tak dapat baca komen-komen yang cikgu-cikgu ke atau ibu bapa yang tuliskan. Tapi saya cuba besok cuba perbaiki keadaan macam ni. Ya? Sebab pada saya, bila saya buat FB Live ni, saya pentingkan ada respon, interaksi antara saya dengan ibu bapa atau cikgu-cikgu yang menonton FB Live ni. Okay? Jadi hari ini saya minta maaf lah sebab saya tak dapat lihat komen cikgu-cikgu dan juga ibu bapa lain lah. Tetapi tak apa, sebab FB Live ni akan kekal dalam Facebook saya. Okay? Sesiapa yang nak lihat Facebook FB Live ni boleh add saya lah. Nama saya Chong Kipin, CHOONG KEEPIN. Itulah. Kita akan bersambung semula pada
petang esok pukul 3 hingga 4 petang. Jadi sekadar komen-komen yang anda tuliskan itu saya akan jawab selepas FB Live inilah. Okay? Okay. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua guru besar, pengetua, ibu bapa dan kawan-kawan lain yang menyertai siaran FB Live ini. Kita akan berjumpa lagi esok petang pukul 3 hingga 4. Itu sajalah. Okey, kita jumpa esok. Bye bye.